Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, poligami bukan ajaran PAS, bukan Islam, tak payah campur. Rupanya Ning Eileen ahli tetap Muafakat Nasional. Abdul Hadi kata orang tua tak reti bahasa. Cubaan pikat ahli bersatu kerana takut lihat sokongan tinggi. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengingatkan wakil rakyat bukan Islam supaya tidak mencampuri urusan agama Islam, khususnya mengenai isu poligami yang dibangkitkan di Dewan Rakyat. Dia merujuk kepada hantaran di media sosial berkaitan poligami yang disentuh oleh ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zizin. Bagaimanapun hantaran itu kemudiannya telah dipadamkan. Jelas Tuan Ibrahim apa yang dibangkitkannya di Dewan Rakyat semalam bukanlah memberi fokus pada isu poligami. Sebaliknya menekankan soal lambat kahwin ataupun bujang senja dalam kalangan wanita. Katanya isu saya bangkitkan bukan soal poligami, tapi peranan kerajaan dalam menyelesaikan masalah rakyat yang dihadapi sebahagian besarnya golongan yang lambat kahwin, itu isunya. Saya sebut poligami itu tidak kena mengena dengan jumlah tak kahwin. Poligami saya sebut dilihat seolah satu jenayah. Padahal poligami dibenarkan oleh syarak, ini bukan isu ajaran PAS. Beliau ni banyak campur tangan dalam isu melibatkan agama Islam. Saya harap pihak keselamatan kena ambil tindakan. Jangan biarkan orang macam ini membuat kenyataan yang menyinggung perasaan orang Islam. Islam ni bukan soal PAS, ini peraturan agama sebenar. Dan kita tentang benda-benda yang mungkar, tidak kira mungkar dari aspek mana. Sim dalam hantaran di media sosial memali ahli Parlimen PAS yang menentang konsep kumpulan antarabangsa termasuk Coldplay, namun bersetuju dalam soal poligami. Tuan Ibrahim mencadangkan kepada kerajaan supaya memberikan sokongan moral kepada bujang senja yang mampu untuk berpoligami. Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata, amalan itu boleh menjadi jalan keluar kepada jutaan wanita yang masih belum berkahwin walaupun selepas umur 30 tahun. Katanya, saya melahirkan kebimbangan dalam peningkatan rakyat Malaysia yang disebut istilah bujang senja yang lambat kahwin. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, tidak menjadi satu kesalahan menentang konsep yang boleh membawa kepada kemungkaran. Katanya, komen Sim di media sosial telah menimbulkan suasana tidak selesa dalam kalangan orang Islam di negara ini. Katanya, jadi kita jelas tulisan beliau ini menggambarkan serta menimbulkan suasana tidak selesa dalam kalangan orang Islam sebab yang dikomen bukan soal PAS, ini soal agama. Siapa nak buat tak tahu itu soal kedua, tapi ini soal agama. Saya fikir polis perlu bertindak. Oleh itu, pihak berkuasa termasuk polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia diminta bertindak terhadap hantaran yang telah dibuat ahli Parlimen PKR itu. Katanya, kalau sebelum ini dia pihak berkuasa bertindak pada mana-mana pihak yang menulis menyinggung perasaan untuk diambil tindakan, saya fikir tak ada laporan polis pun dia boleh bertindak. Calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dicabar menyatakan tempoh masa dan komitmen yang boleh diberikan menghadiri sidang Dewan Rakyat sekiranya terpilih menjadi ahli Parlimen Kemaman. Ketua Pemuda UMNO Terengganu, Tengku Hafiz Tengku Putra berkata, persidangan Dewan Rakyat mengambil masa antara 1 hingga 2 bulan bagi setiap sesi dan komitmen tinggi diperlukan bagi setiap ahli parlimen. Katanya, saya cabar beliau Ahmad Samsuri untuk beritahu rakyat Terengganu dalam ucapan beberapa hari beliau boleh beri komitmen penuh untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat. Jika dilantik menjadi ahli parlimen, boleh penuh atau tidak. Kita boleh semak macam mana setiap perkara yang melibatkan nelayan, kebajikan dan pertanian dengan kebanyakannya datang daripada kerajaan pusat. Kalau seorang ahli parlimen gagal menghadirkan diri, sudah tentu dia tertinggal untuk bawa suara rakyat sebab soalan-soalan tambahan ini akan menjadi polisi kepada kerajaan sendiri dan kalau ia silap, ia akan menjadi teguran untuk kerajaan. Dalam pada itu, Tengku Hafiz berkata, calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor adalah individu yang layak menjadi ahli Parlimen Kemaman. Katanya, kredibiliti dan disiplin tinggi yang ada pada bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu melayakkan beliau menjadi wakil rakyat yang akan membawa suara rakyat. Katanya, dalam keluarga yang menjadi tonggak sesuatu institusi itu sudah tentu ayah dan sepanjang bersama calon, kita dapat rasai sifat keayahan dan kebapaan Tan Sri. Saya kata demikian kerana sempat berbual dengan calon ketika lawatannya di kawasan dan beliau sendiri dengan penuh terbuka menyatakan sekiranya diberi peluang keutamaan kepada anak muda. Ning Eileen Zurina, Ning Abdul Rashid yang memanfaatkan petisyen mencabar enakmen kanun jenayah syariah Kelantan mengesahkan dia merupakan ahli Muafakat Nasional selepas CJ keahlian milik wanita itu tersebar di sosial media. Melihat tangkap layar CJ yang tular, jelas nama Ning Eileen tentera di CJ tersebut bersekali dengan nombor keahliannya dalam Muafakat Nasional. CJ itu dilihat ditandatangani Tan Sri Anwar Musa selaku Presiden MN ketika itu. Turut tersebar foto memaparkan wanita itu bergambar dengan ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Anwar Musa.
Ning Ilin menjelaskan dia mendaftar sebagai ahli MN selepas dijemput sendiri oleh Anwar Musa. Katanya, ya sejak itu benar Anwar Musa jemput saya jadi ahli. Bila Presiden sendiri yang jemput, kita turuti. Ning Ilin sebelum ini menjelaskan fotonya bersama Taqiyuddin diambil pada Mei tahun ini ketika Majlis Hari Raya Muafakat Nasional. Susulan tersebar keratan sijil tersebut, timbul spekulasi mendakwa Menteri Undang-Undang Ketiga Pentadbiran Perikatan Nasional iaitu Taqiyuddin sengaja membenarkan petisyen Ning Ilin supaya isu tersebut dapat dijadikan peluru untuk menembak musuh politik mereka di masa akan datang. Ada juga yang mempersoalkan Ning Ilin sebenarnya bersama dengan siapa. Bahkan timbul dakwaan mengatakan ada unsur sabotaj dari pembangkang untuk mencemarkan nama kerajaan perpaduan apabila menunggang kes ini. Untuk rekod petisyen Ning Ilin supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 dibuat semasa pemerintahan Perikatan Nasional pada tahun 2022. Tetapi untuk memahami ringkas isu ini, Ning Ilin sama sekali tidak mencabar undang-undang syariah. Tetapi ianya adalah kes yang mencabar keabsahan pindaan 20 enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan yang digubal pada 2019. Ianya adalah kerana 20 pindaan tersebut bertindih dengan Undang-Undang Kanun Kesihsataan di peringkat persekutuan. Ia juga berkaitan kompetensi Dun Kelantan dalam mengubal undang-undang. Ketua Hakim Negara Tunku Maimun Tuan Mat juga telah menafikan tanggapan bahawa Mahkamah Syariah akan terkubur berikutan petisyen dikemukakan waktu itu yang mencabar peruntukan undang-undang dalam enakmen tersebut. Walaupun tidak dicalonkan semula untuk mempertahankan kerusi yang dimenangi sejak PRU ke-14, bekas ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid tetap bekerja keras dalam kempen pilihan raya kecil kali ini. Malah menurutnya dia tetap bersemangat dan turun berkempen seperti diri sendiri yang bertanding. Katanya, kita dalam PAS ini tidak timbul soal siapa calon itu semua. Kita bekerja demi perjuangan walau siapa saja jadi calon. Yang pentingnya kita inginkan kemenangan. Sama saja macam bertanding, keluar pagi balik malam, ceramah apa semua. Sama saja, bezanya cuma batang tubuh calon berbeza. Pilihan Raya Kecil Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias pada PRU ke-15 lalu selepas mendapati wujudnya unsur rasuah. Dalam pengundian pada 2 Disember depan, Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu akan berdepan dengan calon Barisan Nasional Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang juga bekas Parlimen Angkatan Tentera Malaysia. Seramai 141,790 pengundi layak menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam PRK itu termasuk 387 anggota polis, 9 anggota tentera dan 12 pengundi tidak hadir luar negara. Sementara itu mengulas mengenai momentum sokongan terhadap Samsuri, Cik Alias berkata respon rakyat tidak menunjukkan perubahan seperti mana situasi pada pilihan raya umum dan negeri sebelum ini. Malah dia turut yakin kesibukan Samsuri yang terpaksa membahagikan masa untuk berkempen dan menguruskan negeri tidak menjejaskan peluang kemenangan mereka. Katanya, insya-Allah kalau tengok perkembangan kempen, respon rakyat itu masih lagi tidak berubah seperti mana PRU 15 dan pilihan raya negeri lepas. Saya rasa kesibukan Samsuri tak jejaskan kempen sebab rakyat pun faham kita pembackup melibatkan semua pimpinan peringkat kawasan jentera tetap berjalan lancar. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan betapa Perikatan Nasional berjaya mendapat sokongan golongan pengundi muda pada PRU ke-15 dan pilihan raya negeri berlalu. Katanya, Alhamdulillah PRU 15 dan PRM baru-baru ini gelombang orang muda berlaku. Orang-orang muda yang berumur 21-40 tahun ini sokong kita. Majoriti sokong kita belaka yang tinggalnya orang tua-tua yang tak reti bahasa. Yang tua usia 60-70 yang berkarat hijau ini tak payah kira lah. Apabila kita ajak mengundi, dia kata masa zaman Jepun dulu susah lagi. Sekarang senang, dah boleh ke laut, boleh sembahyang, orang tak ganggu. Dia kira begitu saja. Dia tak faham politik tapi orang muda-muda faham dan bersama dengan kita. Pun begitu Abdul Hadi berkata, golongan pengundi saluran 1 dan 2 itu perlu dipujuk supaya menyokong PN. Katanya undi polis, tentera dan pegawai sekarang menang. Masalahnya undi saluran 1, saluran 2. Yang ini golongan tua boleh dipujuk-pujuk. Kalau tak sokong PM, buang masa tak payah pujuk, biarkan sahaja. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata PRK Kemaman kali ini sangat penting untuk menolak UMNO. Katanya ini kerana UMNO yang bertanding kini adalah UMNO yang bergabung dengan DAP dan PKR. UMNO yang meninggalkan perjuangan Islam dan bangsa Melayu. Ini kena ingat, orang UMNO kena tahu. Kena tahu UMNO yang ada ini berpakat dengan PKR yang liberal yang menjalankan negara. Kita kena jatuhkan dan kalahkan. Untuk rekod, PAS pernah 3 kali bekerjasama dengan DAP dalam pakatan politik menghadapi pilihan raya umum pada 1999, 2000 dan 2013. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyifatkan parti lawan kini berasa terancam dan cuba memikat ahli parti itu selepas melihat Perikatan Nasional semakin mendapat sokongan. Dia memberi gambaran tersebut semasa ucapan perasmian Perhimpunan Agung Tahunan Sayap Serikandi, Armada Serikandi Muda dan Bersekutu Bersatu kelima di ICC Shah Alam. Susulan 4 ahli parlimen parti itu bertindak menyatakan sokongan kepada kerajaan.
Katanya ketika bersatu semakin mendapat perhatian dan sokongan, musuh mula merasa resah. Dalam kalangan kita telah mula didekati, dipujuk rayu, cuba disunting agar bersatu dilihat lemah dan longlai. Ada dari kalangan kita yang sentiasa lupa, musuh politik hanya mendekati apabila kita dilihat sebagai threat atau ancaman kepada kekuasaan mereka. Tambahan lagi, setiap ahli perlu berusaha memperkasakan parti dan berusaha menarik keahlian baru. Selain merangka program yang bersesuaian dengan perjuangan parti, ahli-ahli turut disuruh taat dan setia kepada Presiden Muhyiddin Yassin. Katanya, ketaatan dan kesetiaan kepada si Presiden mesti sentiasa tertanam dalam diri kita. Dalam setiap tutur kata dan perbuatan sebagai ahli parti, hubungan dan sensitiviti dengan sesama rakan dalam parti-parti komponen juga hendaklah sentiasa dijaga. Faizal turut menegaskan pihak lawan cuba menakutkan pengundi bukan Melayu dengan memainkan naratif dengan mempamerkan pemerintahan berasaskan Islam sebagai ekstremis dan mempromosikan keganasan. Katanya sejurus Perikatan Nasional berjaya memenangi 74 kerusi semasa PRU14. Pihak lawan mencipta ungkapan seperti pemerintahan Taliban serta gelombang hijau. Katanya saya suarakan masalah Islamofobia, terutama stigma yang menggambarkan pemerintahan berasaskan Islam sebagai ganas. Kata-kata seperti ekstremis, zaman gelap, tidak progresif yang dikaitkan dengan kepimpinan Islam amat menyinggung perasaan. Stigmatisasi Taliban dan gelombang hijau ini amat berbahaya kerana ia membandingkan kebencian perkauman. Dalam jangka masa panjang, ia tentu akan lebih berbahaya. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.